Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya Iman Nur Hizam dan berada di sini untuk pentas Barisan Nasional. Selamat datang kepada semua dan insya-Allah pada malam ini kita akan hadapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kita punya penceramah-penceramah yang akan bercerita tentang pilihan raya negeri Johor dengan moto kestabilan masa depan. Baik, tanpa melengahkan masa, suka dan sudi untuk saya menjemput penceramah kita yang pertama, iaitu Datuk Seri Ahmad bin Maslan yang merupakan Setiausaha Agung UMNO. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah saya dapat bertemu dalam ceramah secara online ini kepada pengundi-pengundi dan rakyat negeri Johor, bangsa Johor. Saya Ahmad bin Maslan. Nombor IC di tengah hanya ada 01. Pastinya saya adalah anak Johor. Saya bangsa Johor yang dilahirkan 56 tahun yang lalu di sebuah kampung Parit Haji Yusof, Benot, Pontian, Johor. Sekolah Kebangsaan Seri Bahagia, Lubuk Sipat, Benot, Pontian, Johor. Sekolah Menengah Sains Johor, Keluang. Dan negeri inilah negeri kita. Di sinilah kita akan membuat keputusan penting pada 12 hari bulan 3 untuk kita memangkah Barisan Nasional, calon-calon Barisan Nasional. Sama ada mereka daripada Parti UMNO, sama ada daripada MCA ataupun daripada MIC, mereka di bawah satu logo dacing Barisan Nasional. Kenapa kita perlu ada pilihan raya negeri Johor ini? Tidak semena-mena tiba-tiba kita kena ada pilihan raya. Jawapannya mudah sahaja, kerana tidak ada satu tempat di dalam negara Malaysia ini yang Dewan Undangannya negerinya seri kecuali negeri Johor. Sebelum ini 29-27. 29 itu kerusi kerajaan, 27 itu kerusi pembangkang. Meninggal seorang, Allahyarham Datuk Osman Sapian, menjadi 28-27. Tetapi apabila kita masuk ke Dewan, speaker kerajaan negeri daripada pembangkang jadi 28-28. Suasana tergantung begini, suasana seri begini, menyebabkan pemerintahan kita sukar. Oleh sebab itu maka kita adakan pilihan raya. Bukan kerana kita gila kuasa, bukan kerana kita sengaja-sengaja, tetapi ini adalah satu ketentuan yang kita perlu hadapi dalam konteks demokrasi di negara Malaysia. Pantang bukan sebarang pantang, pantang pertiwi dicabar jangan. Datang bukan sebarang datang, datang ke sini demi perjuangan. Demi perjuangan untuk agama, bangsa dan tanah air. Demi perjuangan untuk mengembalikan Johor sebagai negeri yang berpotensi untuk menjadi negeri paling maju dalam negara Malaysia. Ini adalah satu kenyataan yang bukan sembrono, tetapi kenyataan yang berasaskan pada fakta. Negeri Johor ini adalah gerbang selatan. Negeri Johor ini pintu masuk, di sebelahnya ada negeri walaupun kecil tapi negeri maju, negara maju, Singapura, yang dikunjungi oleh berpuluh-puluh juta pelancong setahun. Dan kita mengharapkan limpahan daripada kemajuan negara Singapura itu melimpah ke negeri Johor. Dan negeri Johor telah berpotensi selama 5 tahun berturutan ketika zaman Barisan Nasional menjadi negeri penerima pelaburan tertinggi dalam negara Malaysia. 2013, 14, 15, 16, 17, 5 tahun sebelum PRU yang ke-14, negeri Johor berada di tingkat nombor 1 FDI dan DDI, Foreign Direct Investment, Domestic Direct Investment. Pelaburan langsung asing, pelaburan tempatan, langsung tempatan, semuanya dikumpulkan menjadikan negeri Johor negeri yang berpotensi untuk menjadi negeri termaju dalam seluruh 14 buah negeri di Johor. Saudara dan saudari sekalian, rakan-rakan saya, bangsa Johor, rakyat Johor yang dikasihi sekalian, apakah yang kita inginkan dalam pilihan raya ini? Kita ingin memilih calon-calon daripada Barisan Nasional yang memberikan kemenangan pada mereka untuk mewujudkan kestabilan masa depan.
Kita tidak boleh memerintah negeri Johor ini bertukar menteri besarnya setiap tahun. Apa yang berlaku dalam masa 3 tahun, 3 orang menteri besar. Tak boleh kita nak memerintah seumpama itu. Kita nak seorang menteri besar sepenggal, minima 5 tahun sepenggal, disambung semula untuk menentukan kemajuan negeri Johor itu berterusan, sehingga dia memberikan manfaat kepada rakyat dan negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kestabilan masa depan ini kalau nak diulas dan diungkap, untuk siapa? Untuk kita lah, untuk para penonton ceramah saya pada malam ini. Siapa dia? Untuk anak kita, untuk adik kita, untuk abang kita, untuk saudara mara kita, untuk jiran tetangga kita, untuk orang-orang di kampung kita. Kita inginkan kestabilan politik negara ini menyebabkan mereka dapat kerja, menyebabkan syarikat-syarikat berkembang, menyebabkan usaha-usaha perniagaan dapat dipotensikan dan dikembangkan. Itu yang kita ingin harapkan daripada kemajuan ekonomi itu. Kemajuan ekonomi bukan hanya untuk negeri, kemajuan ekonomi untuk rakyat dan menaikkan taraf hidup rakyat. Cuba kita keluar daripada rumah kita sekarang selepas dengar ceramah ini. Cuba kita lihat di sekeliling sekitar kita. Kalau kita berada di kampung, dulu kampung gelap gelita, sekarang kampung penuh dengan cahaya. Lampu jalan kampung yang diusahakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kita lalu jalan kampung yang semakin cantik dan besar. Kita lalu jalan kampung di kiri dan kanannya semakin baik segala keceriaannya. Kita lalu jalan kampung, ada sekolah baru 4 tingkat. Di hadapan sekolah ada masjid yang tersergam indah, ada tadika kemas, ada dewan orang ramai terbuka dan juga tertutup. Kita keluar ke bandar-bandar, kita nampak ada usaha-usaha swasta membina perniagaan dan premis-premis perniagaan. Bank-bank ada di tempat-tempat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, segalanya itu siapa yang membawanya? Sekolah yang puluhan ribu jumlahnya, siapa yang membawanya? Pusat-pusat kemahiran di dalam negeri Johor ini, siapa yang membawanya? Yang membawanya ialah pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dalam Kerajaan Barisan Nasional Negeri Johor dan dalam Kerajaan Negeri Barisan Nasional Negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini jangan kita lupakan. Generasi baru kita perlukan masa depan yang stabil. Generasi baru kita perlukan 5 perkara. Pertama, kita perlukan pendidikan. Kedua, kita perlukan kemahiran. Ketiga, anak-anak kita generasi baru perlukan pekerjaan. Keempat, kalau mereka tidak mahu bekerja sendiri, kalau mereka tidak mahu makan gaji, mereka inginkan kerja sendiri, mereka inginkan peluang-peluang perniagaan. Dan anak-anak kita, generasi kita perlukan perumahan. Saya ada 3 orang anak, umur 30-an dan 2 lagi umur 20-an. Inilah yang mereka inginkan. Setelah mereka mendapat pendidikan dan kemahiran, mereka inginkan pekerjaan. Mereka inginkan peluang perniagaan. Mereka inginkan perumahan. Ini yang dikehendaki oleh anak-anak kita generasi baru. Umur 20-an, 18, 19, 20, 20-an, 30-an. Mereka ingin kestabilan diri, kestabilan keluarga, kestabilan negeri dan juga negara. Saudara dan saudari sekalian, ekonomi yang stabil akan berkembang. Ekonomi yang tidak stabil akan musnah. Saya tadi telah sebut bahawa 5 tahun berturutan kita menjadi negeri paling tinggi FDI, DDI, pelaburan langsung asing, pelaburan langsung domestik tertinggi di negara Malaysia. Kita berpotensi menjadi negeri paling maju dalam negara Malaysia. Tak lain dan tak bukan semuanya itu adalah untuk kita. Apabila kita berjalan keluar daripada rumah kita, setelah kita keluar melihat apa yang ada di hadapan, kita keluar tak jauh daripada tempat kita ada kawasan perindustrian. Kawasan perindustrian yang pelbagai namanya. Bukan hanya di Pasir Gudang, Johor Bahru, kita juga ada di Sedenak, di Kulai. Bukan hanya ada di Kulai, kita ada di Muar, di Batu Pahat. Segalanya itu jajaran-jajaran yang amat penting. Dan apabila saya sebut jajaran ini, teringat kepada satu perkara yang dibuat tetapi telah ditinggalkan, iaitu hasrat kita untuk mewujudkan high speed rail, kereta api laju. Pada tahun 1990 saya dihantar oleh Jabatan Perdana Menteri untuk pergi ke Jepun berkursus, dan saya masih ingat pada tahun 1990 saya telah menaiki Shinkansen ataupun kereta api laju daripada
satu tempat daripada Fukuoka daripada Osaka pergi ke Tokyo. Saya ingat lagi 334 kilometer, begitu laju sekali kereta api laju itu, dan tidak bergerak air di hadapannya, dan cukup stabil dan melihat segala keindahan yang ada. Kereta api laju yang kita ingin wujudkan ini berpusat daripada Singapura, berhenti di Johor Bahru, berhenti di Batu Pahat, berhenti di Muar. Jajaran Muar, jajaran Batu Pahat, jajaran Johor Bahru akan mengembangkan seluruh kawasan itu. Pontian adalah merupakan kawasan untuk pembaikian. Segala gerabak-gerabak dan juga tempat-tempat duduk yang rosak dibaiki. Tempat bekalan-bekalan, segala jenis bekalan-bekalan makanan dan sebagainya untuk tujuan di dalam kafe kereta api laju itu tentunya memberikan peluang-peluang pekerjaan, tapi musnah oleh Pakatan Harapan, musnah oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional hanya ingin daripada Johor Bahru sampai ke KLIA. Kita ingin daripada Singapura sampai ke Kuala Lumpur. Berbeza keadaannya itu, tuan-tuan dan puan-puan, kerana di Singapura itu penuh dengan pelancong puluhan juta orang yang akan datang ke tempat-tempat ini, akhirnya memajukan. Itu sebagai satu contoh bagaimana kerajaan yang mempunyai fikiran masa depan dibanding dengan kerajaan yang tidak mempunyai fikiran masa depan. Kita perlu kestabilan untuk masa depan. Dan kita perlu lagi membangunkan daerah-daerah mersing. Perlu membangunkan kawasan-kawasan seperti Pengerang, Kota Tinggi. Perlu kita membangunkan kawasan-kawasan seperti Tenggara, dan juga kawasan utara, Ledang. Muar sudah membangun dan kita akan terus majukan. Kawasan-kawasan Segamat, Labis tentunya juga tidak ketinggalan. Jadi jangan lupa dan jangan tersalah pilih. Ada seorang dia Adun, dia ketua UMNO bahagian, dia Datuk, dia bercerita pada saya bagaimana dia berjumpa dengan dua orang anak peneroka yang minta maaf pada dia selepas PRU ke-14. Dia kata, YB Datuk, saya tidak menyokong hari itu. Kemudian YB ni pun bertanya, kenapa tak sokong? Dia kata, saya termakan dengan janji-janji kerana saya dengar ceramah dalam YouTube, saya dengar ceramah dalam online mengatakan bahawa pendidikan di Malaysia ini boleh dibuat secara percuma. Oleh itu, saya termakan dengan janji itu. Saya ada hutang PTPTN RM40,000, isteri saya ada hutang RM40,000, dikombine dua jadi RM80,000. Saya fikir apabila kami memangkah dalam masa 8 saat seorang, RM80,000 itu langsai. Saya tertipu di tengah hari buta. Datuk, lepas ini saya tak akan lagi mengundi mereka yang telah menipu saya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda jangan tertipu lagi. Perkara itu tidak berlaku, janji-janji manis puan-puan itu tidak berlaku. Percayalah, Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang bertanggungjawab. Apabila sebut kerajaan bertanggungjawab ini, mereka melabelkan kita-kita ini, melabelkan kami-kami ini sebagai orang yang bersalah di mahkamah. Siapa kata kami telah didapati bersalah? Mahkamah di Malaysia ini daripada mahkamah session, kemudian mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan, kemudian ke mahkamah persekutuan. Ada dua pemimpin yang saya nak disebut sini, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia masih ada lagi peluang di Mahkamah Persekutuan. 5 orang hakim belum memutuskan kesnya. Kenapa kita terus menyatakan beliau bersalah itu dan bersalah ini? Ada 5 hakim lagi belum membuat keputusan terhadap kesnya. Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau baru diminta untuk membela diri, belum pun proses itu berlaku. Mahkamah Tinggi belum buat keputusan. Kalau tiba-tiba Mahkamah Tinggi melepaskan, apa berlaku? Kemudian Mahkamah Rayuan belum bersidang, lama lagi Mahkamah Persekutuan begitu juga. Jadi saudara-saudari sekalian, ketika kami kalah, ketika Barisan Nasional kalah, pihak mereka telah membuat tuduhan-tuduhan politik kepada pemimpin-pemimpin ini untuk melabelkan kononnya Parti UMNO ini, itu dan ini. Kita ada mempunyai proses kehakiman yang panjang. Kita tunggulah sehingga selesai segala perkaranya, barulah boleh kita cap orang itu dan ini. Itu pun ia adalah melibatkan individu dan bukan melibatkan keseluruhan parti. Ini juga satu lagi perkara. Jasa baik Parti Barisan Nasional yang membina 10,000 buah sekolah di Malaysia, yang membina ribuan buah surau di Malaysia, yang membina ribuan buah masjid di Malaysia, yang membina ribuan jaringan jalan raya daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, yang menghapuskan
jutaan rakyat yang miskin tegar dan miskin hidupnya, yang menyebabkan anak-anak muda kampung menjadi anak-anak muda bandar yang kaya raya, yang membina negara dan bangsa kita hebat di persada antarabangsa. Jasa-jasa Kerajaan Barisan Nasional itu jangan dipadam hanya kerana tuduhan-tuduhan yang diada-adakan oleh pihak mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai pilihan yang cukup mudah pada pilihan raya negeri ini. Kenapa saya kata cukup mudah? Kerana parti-parti pembangkang itu seperti PKR, seperti DAP, seperti PAN, seperti MUDA, mereka telah diberi peluang dan mereka lepaskan peluang itu dan tidak perform ketika mereka diberikan tugasan menjaga negara kita. Sementara itu, parti-parti lain yang bertanding seperti PPBM dan juga PAS, saudari juga boleh membuka rekod-rekod sejarah mereka di Kelantan. Bagaimana? Membuka rekod-rekod sejarah mereka PPBM yang di dalamnya ada 80% ahli-ahli parlimennya adalah daripada mereka yang melompat ke PPBM, dan yang asal hanya 20%, 6 orang daripada 31. 10 orang melompat daripada PKR. 15 orang melompat daripada UMNO. 10 campur 15, 25 campur 6, 31. 6 bahagi 31, 20%. 25 kerusi dibahagi dengan 31 ialah 80%. 80% daripada PPBM itu adalah orang-orang yang melompat ke parti itu. Adakah ini orang-orang yang kita inginkan menjadi pemimpin-pemimpin untuk negeri Johor? Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kita amat jelas, tidak ada seorang pun yang dituduh kluster mahkamah yang belum dibuktikan sehingga peringkat Mahkamah Persekutuan itu yang bertanding di negeri Johor. Dan kita telah menyaring calon-calon kita dengan saringan SPRM, dengan saringan PDRM, dengan saringan LHDN, dengan saringan kebengkerafan. Semuanya lepas daripada saringan-saringan itu pimpinan kita. Dan kita juga meminta mereka menandatangani satu perjanjian supaya tidak melompat parti. Dan mereka telah menandatangani perjanjian itu. Dan kita tidak mahu orang-orang yang telah diberi mandat oleh rakyat di bawah satu-satu parti itu melompat ke parti lain. Itulah integriti. Itulah apa yang ada di hadapan kita dan itulah pilihan-pilihan kita. Kita telah memberikan 70% muka baru untuk PRN ini. Dan kita telah memberikan lebih 80% yang mempunyai pendidikan peringkat sijil diploma dan ke atas. Kita telah memberikan lebih 80% umurnya 55 tahun dan ke bawah. Kita telah memberikan pimpinan, telah memberikan calon-calon yang winnable, yang acceptable, yang likeable, pimpinan-pimpinan calon-calon yang disenangi, yang boleh menang dan juga yang diterima. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kita jelas dan kita jangan tersilap pangkah lagi. Ada beberapa perkara yang saya ingin ingatkan melalui pantun-pantun ini. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Mari ramai-ramai, tolak parti penipu. Siapakah yang telah menipu manifesto? Tuan-puan tahulah parti-partinya. Dan salah satu daripada parti-parti itu tentunya ialah PPBM yang menjadi komponen PH pada ketika itu. Jangan lupa tentang perkara ini. Satu lagi yang saya ingatkan melalui pantun. Tepuk amai-amai, jalan cepat-cepat, mari ramai-ramai, tolak parti pelompat. Saya telah sebut tadi, PPBM itu 80% daripada ahli parlimennya adalah orang-orang yang melompat. Hanya 20% orang-orang asal dalam PPBM. Tolak parti pelompat. Tuan-tuan puan-puan, saya ingin ingatkan, mudah saja pantunnya. Tepuk amai-amai, durian dalam baldi. Mari ramai-ramai, barisan kita undi. Barisan telah terbukti memberikan kita kestabilan. Barisan telah terbukti memberikan kita kemakmuran dan perubahan dalam masyarakat kita. Kita tahu dahulu mungkin kita anak pekebun yang miskin. Dahulu mungkin kita anak penoreh getah yang miskin. Dahulu mungkin kita anak buruh dan kerani yang tidak banyak pendapatan bulanan. Dahulu kita adalah anak-anak penjaja-penjaja yang tidak banyak dibawa balik oleh ibu dan ayah kita. Tetapi sekarang, kerana kemahiran, kerana kebijaksanaan pimpinan kita, memerintah, kerana kita diberikan pendidikan, kerana pendidikan itu menyamaratakan. Pada saat dan ketika ini kita berada di Kuala Lumpur. Pada saat dan ketika ini kita menjadi manager di sebuah kilang di Pasir Gudang. Pada saat dan ketika ini
kita adalah tokoh konglomerat. Pada saat dan ketika ini, kita adalah usahawan yang berjaya. Jangan lupa siapakah yang telah memberikan jasa-jasa itu pada kita. Siapakah yang telah memberikan keharmonian bernegeri dan bernegara. Tidak lain dan tidak bukan Barisan Nasional. Kita patah kembali ke pangkal jalan dan kita pilih kembali Barisan Nasional yang telah ditinggalkan, terlupa kita sejenak kerana janji-janji palsu daripada manifesto bukan kitab suci yang telah mereka tipu kita pada PRU yang ke-14. Saudara dan saudari sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa kepada pendukung-pendukung UMNO. Satu lagi pantun yang saya ingin kongsikan di sini. Pantun ini semua original. Yang pantun yang saya sebut tadi semua original. Ada 4-5 rangkap yang telah berlalu, itu semua original. Saya ingin menyatakan kepada pendukung-pendukung UMNO, 37 calon kita daripada 56 lah calon-calon UMNO. Jangan lupa ahli-ahli UMNO di luar sana tentang pantun ini. Pimpinan mahir lagi tersohor, berkain songket berkeris lama. UMNO lahir di Istana Johor, ayuh bangkit menang bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemenangan. Teruslah berusaha dan teruslah mencari kenyataan-kenyataan dan kebenaran-kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itu kita akan perolehi. Dan akhirnya kita akan membawa pada satu rumusan bahawa pilihan kita tidak lain dan tidak bukan, iaitu dacing Barisan Nasional. Mohon maaf kalau ada salah silap. Mohon maaf kalau ada terasa terhadap apa yang saya kata. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad bin Maslan atas ceramah yang diberikan oleh beliau sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan kita punya slot penceramah kita dengan penceramah yang kedua, iaitu saudara Naim Rehman, ahli Dewan Muda Johor. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor. Saya Naim Rehman, anak muda negeri Johor. Orang Melayu Johor ni ada satu karakter yang berbeza dengan orang-orang Melayu negeri lain. Permuafakatan rakyat Johor dah lama terjalin. Bak kata legenda Osman Awang dalam satu sajaknya bertajuk Melayu Johor. Melayu itu maknanya bijaksana. Jika menipu, ada sopannya. Kurang ajar, ada santunnya. Dalam dajal, cukup selamba, budi bahasa jangan dikira. Beraninya cukup benar. Tunduk bila bersalah dan lembutnya cukup jantan. Setia sampai ke kubur, biar mati adat, jangan mati sahabat. Kawan-kawan, itu sikap orang Melayu Johor yang sikit berbeza dengan orang-orang Melayu di negeri lain. Sifat dan sikap orang Melayu Johor ni tenang, tak terikut dengan emosi. Kalau marah, kita boleh senyum lagi kawan-kawan. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin Johor kita yang dahulu, semua membawa sifat orang Melayu Johor dalam diri mereka. Tak mudah mereka terkesan dengan perkara yang boleh bawa kemudaratan kepadanya. Bak marah, bak terasa, sebegitulah. Kita lihat Tan Sri Shahrir Abdul Samad. Beliau diserang dari pelbagai sudut dengan dakwaan-dakwaan terpilih. Tapi beliau masih boleh senyum dan sentiasa berani ke depan nak lawan kes mahkamah beliau. Tak sekali beliau minta supaya kes beliau digugurkan, walau ratusan ribu dibelanjakan. Sekarang kita lihat pula Datuk Seri Khalid Nordin, mantan Menteri Besar Johor kita yang lalu. Walaupun dalam PRU yang lepas beliau telah kalah dalam kerusi DUN dan Parlimen, beliau masih berjuang sehingga ke hari ini. Tak gentar nak perjuangkan UMNO Barisan Nasional dalam parti beliau, walaupun tak ada apa-apa jawatan. Bukan ahli parlimen, bukan ahli Dewan Undangan Negeri. Begitu juga dengan Datuk Seri Utama Hasni, mantan Menteri Besar Johor kita yang baru sahaja turun kerana kestabilan yang dimahukan. Yang berhormat Datuk Seri Utama Hasni sentiasa, kalau saya lihat, nak tunjuk ketenangan walau dalam apa-apa keadaan. Beliau sentiasa
nak memikirkan wadah kaedah yang sesuai sebelum membuatkan apa-apa keputusan. Sebagai orang muda Johor, saya nak ajak orang-orang Melayu dalam negeri Johor untuk sentiasa mempunyai ketiga-tiga sifat pemimpin kita yang amat kuat. Jarang sekali pemimpin di negeri Johor bawa sifat amarah dalam apa-apa situasi. Jarang orang Melayu Johor koyak kalau kena siasat. Jarang orang Melayu Johor nak main-mainkan harapan rakyat Johor. Saya sendiri banyak merantau negeri-negeri lain. Ketika saya belajar sebelum ni di Pahang, di Perak dan sekarang bekerja di sana, saya boleh kata sangat halus bezanya orang Melayu Johor dengan orang-orang Melayu negeri lain. Setiap kawan orang Melayu Johor lain bezanya dengan negeri yang lain. Kasihnya, cinta, sayang sampai mati. Sifat inilah yang melahirkan permuafakatan sesama orang Johor dan orang negeri lain. Tak kiralah kaya ke, kurang kemampuan ke, orang Melayu Johor tak pernah letakkan status taraf pendidikan sebagai halangan nak berkawan. Bahkan ideologi politik sekalipun, kita boleh duduk semeja. Menjelang pilihan raya negeri Johor yang akan datang ni, rakyat Johor mesti memilih pemimpin yang kita ingin kepercayaan cukup Johornya. Gunakanlah segala pengalaman yang sudah kita lalui sepanjang 4 tahun yang lalu sebagai penilaian kita nak pilih pemimpin Johor mana untuk negeri Johor yang kita cintai. Muafakat membawa berkat. Orang Johor memang beza sikit, berbeza, berlainan dari negeri lain. Paling penting tenangnya. Orang Johor suka kestabilan demi kemakmuran. Kita tak suka marah-marah. Kita tak minat nak beremosi. Orang Johor tinggi hormatnya. Kadang-kadang bila soal politik, kita tak suka nak buka isu politik apabila duduk dengan kawan semeja yang lain ideologi politiknya. Tapi peli sikit tu adalah tak sampai kita nak naik pinggan mangkuk, baling kerusi meja, putus saudara sahabat, tak adalah macam tu. Sebenarnya parti-parti politik yang bertanding pada pilihan raya negeri Johor ni tak perlulah nak beremosi, nak laga-lagakan orang Johor. Kalau kamu cuba nak jual emosi, cuba nak naikkan amarah kami, rakyat Johor, kamu sepatutnya berjaga-jaga. Sekiranya rakyat Johor tahu dan dapat baca dan bau permainan yang sedang kamu mainkan, sentimen negeri ini yang kalis kepada perkara yang menyebabkan perpecahan. Sama seperti agama. Orang Johor ni tinggi ilmu agamanya. Benteng terakhir kita adalah sekolah agama kerajaan Johor. Macam saya masa sekolah rendah, hari-hari balik sekolah rendah kebangsaan, pergi ke sekolah agama. Itu bezanya negeri kita. Orang Johor ni, saya cakap sikit lah, suka dengar ceramah agama. Suka dengar tazkirah kubur subuh lepas maghrib. Tapi kita tak suka kepada pihak yang nak jual agama demi meraih sokongan politik. Orang Johor suka ketenangan. Ketenangan itu yang bawa kestabilan dan kemakmuran untuk masa depan. Sampai sekarang, saya percaya sahabat-sahabat saya yang lebih kurang sebaya 20 hingga 30 tahun, adik-adik umur 18 tahun, tak tunjuk lagi kecenderungan politik mereka kepada siapa. Ini kerana orang Johor tengah buat penilaian dengan tenang. Yang mana yang terbaik, yang mana yang patut kita pilih. Orang Johor sedang perhatikan sikap pemimpin-pemimpin yang beremosi, yang tenang yang mana patut diangkat kelak. Kerana kita, rakyat Johor, mendambakan kestabilan demi kemakmuran negeri Johor. Kita juga percaya pemimpin yang mempunyai ketenangan,
boleh memimpin negeri Johor ke arah kestabilan, ke arah kemakmuran. Dan ini uniknya cara orang Johor. Kalau ada pemimpin yang cuba nak mainkan kemarahan rakyat Johor, kita masih boleh tenang pergi kerja. Pagi-pagi minum teh tarik, malam makan sate, boleh ngeteh lagi. Tapi percayalah, anda sebenarnya dalam bahaya. Orang Johor sayang negeri Johor. Ingat, ketenangan adalah kunci utama kita dalam menilai seorang pemimpin negeri Johor. Kita lihat sebelum ini kita pernah berada dalam kerajaan yang berbeza. Bukan kerajaan biru, lambang kestabilan, tetapi lain warnanya. Habis hancur lebur dibuatnya. Tak perlulah saya ceritakan apa. Tetapi 12 Mac 2022 ini, saya mengajak sahabat-sahabat, orang muda Johor, orang Melayu Johor, semua bangsa Johor, marilah kita mengundi demi kestabilan masa depan, demi kemakmuran akan datang. Kita undi dacing, kita pilih Barisan Nasional, kerana untuk kestabilan hanya barisan yang boleh memberikannya. Sekian, salam makmur Johor, ingat biru, pangkah dacing. Assalamualaikum dan salam makmur Johor. Baik, terima kasih saudara Naim Rehman atas ceramah politik yang diberikan sebentar tadi. Jadi kepada anda yang di luar sana, silakan tekan komen, like dan share banyak-banyak sebelum kita menuju kepada penceramah kita yang terakhir. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya suka untuk menjemput saudari Tiba yang juga merupakan penyelaras DUN Barisan Nasional Youth Volunteer Kayang. Dipersilakan. Dewan Undangan Negeri Johor telah dibuburkan pada 22 Januari 2022. Kematian ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kempas Osman Sapian telah menyebabkan kerajaan negeri pimpinan UMNO yang mengetahui Barisan Nasional hanya mempunyai majoriti 1 kerusi. Kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Hasni Mohamad memerlukan ihsan daripada pembangkang setiap kali hendak membuat undian. Jadi kalau Dewan sama-sama 27 keputusan, speaker yang buat. Tapi kalau speaker, arahnya semestinya ke arah pembangkang. Pilihan raya negeri ini memberi peluang kepada rakyat sekali lagi untuk memilih siapa yang mampu mentadbir negeri ini. Mandat rakyat dikembalikan melalui pilihan raya ini. Saya yakin anak muda dan rakyat Johor mahu jaminan yang terbaik untuk masa depan yang terbaik. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி இந்த எலெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எக்கானமி வைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா எந்த ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு பயன்படுத்துற ஒரு எந்த ஒரு எக்கனாமியான பாலிசியோ சரி டாசாரோ சரி கண்டிப்பா பயன்படுத்த முடியாது. 这一次走后周选是关键性的选举，只有稳定的政府才能带领整个经济向前进，只有稳定的政府才能吸引外资，制造更多的就业机会。国大党是国政主要成员之一，我们扮演着不可以缺少的角色，我们将会动员以确保国政候选人获胜，柔活重启国政领航。谢谢。 Baik, terima kasih kepada saudari Tiba. Saya rasa itu satu ceramah yang merangkumi segala aspek yang dibincangkan pada hari ini dengan moto kestabilan masa depan. Dengan itu, akhirlah kita punya sesi penceramah kita pada malam ini. Namun, teruskan mengikuti BN Comms Official untuk update-update ataupun status-status yang terkini sempena PRN Negeri Johor. Jadi anda jangan pergi ke mana-mana, turut serta bersama kami dalam perjalanan Pilihan Raya Negeri Johor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.